Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iman Zahakim bin Rizaki, pemegang kad metrik bernombor D20211098766 dan akan menerangkan tentang sejarah petang di dunia dan di Malaysia. Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Silverian Sanusi. Nombor kad metrik saya D20211098556 dan saya akan membuat video animasi berkaitan dengan peralatan-peralatan asas yang terdapat dalam sukan petang dan juga membuat video animasi berkaitan dengan keistimewaan yang terdapat dalam sukan petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi saya Muhammad Adlan bin Muhammad Safwan. Saya berasal daripada Jempol Negeri Sembilan dan saya merupakan pelajar daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Saya telah diberi tugas untuk membuat tajuk komposisi pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zainal binti Muhammad Zain. Nombor metrik saya T20211098542. Saya berasal daripada Kelantan dan berumur 20 tahun. Dan pada kali ini saya ingin kongsikan tentang teknik-teknik permainan petong. Dan juga saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan 6. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sukan permainan petong, sila saksikan video ini hingga ke akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Muhammad Azmi, memegang kad metrik D20211098532. Pada hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai peraturan-peraturan asas di dalam permainan petang. Sejarah petang dunia dan di Malaysia. Sebelum kita mengetahui bagaimana petang itu terbentuk dan bagaimana cara ia disebarkan ke seluruh dunia, mari kita kenali dahulu apa itu petang. Petang ialah sukan yang menggunakan bol atau bola yang dibuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Bola dibalik mengikut cara tertentu untuk menghampiri bola sasaran, iaitu jack, bagi mendapatkan mata permainan. Jack ialah bola kecil kayu dengan saiz seperti guli. Mata penamat permainan petang adalah pada mata ke-13. Sukan ini boleh dimainkan antara 3 pemain lawan 3 pemain, 2 pemain lawan 2 pemain dan seorang pemain lawan seorang pemain. Sejarah sukan petang di dunia dan Malaysia. Sekarang, mari kita kenali pula sejarah dunia petang dan bagaimana cara petang itu terbentuk. Baiklah, sejarah moden petang bermula di Clotet, Perancis pada tahun 1910. Petang terbentuk melalui satu peristiwa, iaitu peristiwa seorang lelaki cacat yang baru sembuh daripada kepalangan telah mengambil satu bola dan membalingkannya dengan tepat dalam kedudukan berdiri. Petang telah berkembang secara pesat ke semua jajahan di Afrika, Pasifik Selatan dan Eropah Barat. Petang telah menjadi salah satu sukan yang sangat popular pada ketika itu. Petang di Malaysia mempunyai sejarah kemasukan dan perkembangannya yang tersendiri. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah memperkenalkan petang di Malaysia pada tahun 1987. Pada tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz selaku Yang di-Pertua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada Koperasi Malaysia. Pada 22 Mac 1990, petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara di Jalan Padang Timur, Dalin Jaya. Jadi, itulah serba sedikit berkaitan sejarah petang di dunia dan di Malaysia. Hello semua. Seterusnya kita akan belajar mengenai peralatan-peralatan yang terdapat dalam sukan petang. Baiklah, peralatan pertama yang perlu ada dalam sukan petang ialah bola petang ataupun bol. Permainan ini memerlukan bola yang diluluskan oleh
FIPJP dan memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, bola petang mestilah diperbuat daripada logam. Yang kedua, garis pusat bola mestilah antara 7.05 cm minimum hingga 8.0 cm maksimum. Yang ketiga, berat bola mestilah antara 650 gram minimum hingga 800 gram maksimum. Tanda pengeluar dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan jelas. Dan yang terakhir ialah bola sama sekali tidak boleh dibuat sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberi kelulusan. Walau bagaimanapun, nama pemain, logo, akronim atau inisial boleh diukur di atasnya. Baiklah, peralatan seterusnya yang terdapat dalam sukan petang ialah jack. Jack adalah sejenis bola yang diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik, mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh FIPJP bahawa bahan itu boleh dan selamat digunakan serta sesuai untuk memenuhi segala spesifikasi. Garis pusat jack mestilah antara 25 mm minimum sehingga 35 mm maksimum. Jack boleh diwarnakan dengan apa-apa sahaja warna yang memudahkannya untuk dilihat. Peralatan yang seterusnya ialah pita pengukur. Pita pengukur ini sangat penting digunakan untuk mengukur jarak antara bola dengan jack. Selain itu, ia juga sangat penting untuk menentukan kedudukan bola yang paling dekat dengan jack. Peralatan seterusnya yang terdapat dalam sukan petang ialah tuala kecil, di mana tuala kecil ini digunakan untuk membersihkan kotoran yang melekat pada bol. Ia juga sangat diperlukan untuk mengelap bol yang licin akibat terkena permukaan gelanggang yang basah akibat hujan. Peralatan asas terakhir yang terdapat dalam sukan petang ialah beg bola, di mana beg bola ini digunakan untuk menyimpan bol. Selain itu, beg bola ini juga akan memudahkan seseorang untuk membawa bol ke mana-mana sahaja. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang komposisi pasukan untuk permainan petang. Komposisi permainan bermaksud bagaimana permainan petang ini boleh dimainkan di dalam berkumpulan. Justeru, permainan petang ini boleh dimainkan secara 3 cara ataupun 3 kategori. Kategori yang pertama ialah kategori dimainkan secara 3 pemain melawan 3 pemain ataupun dipanggil secara bertiga. Sukan ini juga boleh dimainkan secara 2 pemain melawan 2 pemain. Kategori ini dipanggil secara beregu sama seperti sukan lain seperti badminton dan juga pingpong. Dan yang terakhir sekali ialah kategori single ataupun perseorangan. Untuk kategori ini, satu pasukan hanya dimainkan dengan seorang pemain sahaja. Di samping itu, untuk kategori bertiga, setiap pemain akan menggunakan 2 biji bola, manakala untuk perseorangan dan beregu akan menggunakan 3 biji bola untuk setiap pemain. Misalnya, masa perjalanan permainan ini boleh dikatakan sama untuk bertiga dan berdua.
kerana dipengaruhi oleh bilangan bola yang digunakan. Di dalam sukan petang, tiada versi lain selain daripada 3 kategori yang saya telah terangkan sebentar tadi untuk membuat satu pasukan. Sekian sahaja untuk penerangan komposisi permainan dalam petang.
Halo semua, seterusnya kita akan mengenali beberapa keistimewaan yang terdapat dalam sukan petang. Keistimewaan pertama yang terdapat dalam sukan petang ialah sukan petang amat mudah untuk dipelajari. Hal ini karena dengan hanya memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu mampu bermain petang. Ia juga tidak memerlukan pergerakan yang banyak dan ini memudahkan seseorang untuk bermain petang. Keistimewaan yang kedua ialah petang tidak memerlukan tempat tertentu untuk bermain, di mana terdapat kawasan lapang seperti di halaman rumah, di tepi pantai, di tepi padang atau di taman permainan. Seseorang boleh menjalankan aktiviti permainan petang. Dengan lain maksud, keluasan gelanggang permainan petang senang untuk dicari. Seterusnya, sukan petang juga dapat memenuhi konsep sukan untuk semua. Hal ini karena seseorang yang tidak dikaruniakan kelebihan dari segi fizikal, kecergasan, stamina, konsentrasi, dan keuangan boleh menceburi sukan ini. Lelaki, wanita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan mereka yang berumur boleh melibatkan diri dalam sukan ini. Keistimewaan sukan petang yang seterusnya ialah sukan petang merupakan sukan one-time investment. Dari segi kos, permainan petang adalah one-time investment, di mana bol permainan petang hanya dibeli sekali dan selagi ianya tidak pecah atau hilang, ia boleh digunakan bertahun-tahun lamanya. Pada pendapat saya, cara yang boleh dilakukan untuk menarik minat generasi muda pada sukan petang adalah dengan mewujudkan kelas atau kursus khas kepada generasi muda. Melalui cara ini, pakar atau ahli terlatih dalam sukan petang dapat memberi tunjuk ajar berkaitan cara bermain sukan itu dengan betul dan tepat. Generasi muda dapat didedahkan dengan pelbagai kebaikan sukan petang seperti membina disiplin diri yang teguh berikutan terdapatnya peraturan permainan yang ketat, membina kerjasama berpasukan melalui permainan pasangan atau berkumpulan dan membentuk kecergasan seumur hidup. Di samping itu, bidang sukan negara akan memperoleh manfaat dengan lahirnya kumpulan pemain petang muda yang berbakat untuk mewakili negara dalam sukan ini. Keadaan ini akan mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia sekaligus meningkatkan mutu sukan negara. Baiklah, seterusnya pada pendapat saya, cara kita untuk menyemai minat generasi muda dalam sukan petang ialah kita boleh memperbanyakkan lagi pertandingan sukan petang ini pada peringkat sekolah sehinggalah peringkat kebangsaan, mengkhusus kepada golongan muda secara konsisten. Hal ini kerana kita dapat mencungkil bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh golongan muda khususnya dalam sukan petang. Selain itu, dengan memperbanyakkan lagi pertandingan sukan petang ini khususnya kepada golongan muda, sudah tentu sukan petang ini akan kerap dimainkan oleh mereka dan menarik minat mereka dengan lebih mendalam lagi untuk bergiat dalam sukan ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini, saya akan berkongsi pendapat bagaimana cara kita untuk menarik minat generasi muda pada zaman ini untuk lebih minat ataupun cenderung kepada sukan petang ini. Yang kita tahu, ramai yang tidak mengambil endah tentang sukan ini kerana telah lama dilupakan. Pada pendapat saya, pihak sekolah boleh memainkan peranan dengan mengadakan sukan petang dalam aktiviti koko, tidak kiralah sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dengan cara ini, pelajar akan dapat mengetahui serba sedikit tentang sukan petang ini dan pada pendapat saya, lebih baik jika sukan ini sudah ada di peringkat sekolah rendah
kerana bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Siapa tahu akan terhasil pelajar yang mempunyai bakat dan boleh menyertai sukan ini dalam sukan antara sekolah dan pergi ke peringkat seterusnya. Malahan boleh pergi ke peringkat seterusnya dalam mewakili negara dan mengharumkan nama negara pada pesada dunia. Sekian daripada saya, terima kasih. Soalannya, bagaimanakah untuk memupuk minat generasi muda dalam sukan permainan petong ini? Pada pendapat saya, pihak sekolah, universiti maupun komuniti perlulah melakukan satu perlawanan di antara generasi muda dan generasi tua. Hal ini kerana ketika permainan berlangsung secara tidak sengaja, pelajar ini dapat menerapkan dalam diri masing-masing tentang sukan permainan petong. Dalam masa yang sama, mereka dapat mempelajari pelbagai tentang sukan petong, antaranya adalah teknik dalam permainan sukan petong. Secara tidak langsung, dengan menganjurkan sukan permainan petong, kita dapat menerapkan dan menarik minat generasi muda terhadap sukan petong. Pendapat saya, dengan wujudnya sukan petong ini, kita dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Cara untuk menarik minat generasi muda dalam permainan petang adalah dengan melalui masyarakat itu sendiri. Masyarakat wajar memberi sokongan dalam permainan petang dengan menubuhkan kelab-kelab petang di kawasan tempat tinggal dan kawasan setempat. Dengan wujudnya kelab-kelab seperti ini, permainan petang akan lebih dikenali oleh generasi muda. Hal ini demikian kerana dengan adanya kelompok besar masyarakat yang memeriahkan permainan petang, semestinya generasi muda akan tertarik dan menampakkan permainan petang ini popular di kalangan masyarakat. Tambahan lagi, masyarakat juga perlu menyediakan tapak permainan ini supaya ia lebih mudah untuk dimainkan oleh para masyarakat dan generasi muda. Oleh itu, masyarakat perlulah berganding bahu untuk mempopularkan permainan petang sekaligus menarik minat generasi muda.